Nah, boleh main mengaji ni, Tuhan tahu bila ni kita boleh main mengaji ni. Tuhan tahu tu sejak azali. Nah, mudah kita kata azali ni dia asal dia tak ada permulaan lah. Maksud dia, sebelum ada makhluk lagi Tuhan tahu dah. Gitu. Kita tak ada lagi ni. Nah, kita tak ada lagi. Bukan kata nak main mengaji, diri pun tak ada lagi. Tuhan tahu dah kata kita boleh main mengaji malam ni. Itu orang panggil nyata pada azali. Semua perkara. Sambung kitab kita, kitab Paku Iman. Muka surat 17 nah. Muka surat 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, daripada bawah. Baris yang ke-6. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kesembilannya ilmu. Artinya wajib bagi Allah ada sifat ilmu. Artinya mengetahui yang berdiri ia pada zat Allah Ta'ala, yang nyata ia Allah dengan ilmunya akan segala perkara. Jadi dia kata apa? Kesembilan daripada 13. Nah, 13 sifat yang wajib bagi Allah. Yang mana wajib atas kita mukallaf ni mengaji satu persatu. Nah, secara detail. Jangan kita 13, jangan lupa. Nah, dia pakai pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Nah, dia tak kira 20. Jadi dia 13 aja. Jadi kesembilannya ilmu. Apa tu ilmu? Artinya, arti ilmu tu wajib bagi Allah. Bila kata wajib bagi, wajib hukum akal. Tu jangan lupalah. Kalau wajib atas, hak tu wajib hukum syarak. Ni wajib bagi Allah, ni wajib akli. Dengan makna perkara tu perkara yang mesti sungguh, tak terima ternafi ataupun tak terima dak sama sekali. Nah, benda mesti sungguh, tak terima dak. Nah, nak kata dak tu tak boleh dah. Wajib bagi Allah tu ada sifat ilmu. Nah, wajib bagi Allah tu ada sifat ilmu. Dengan makna kalau tak ada ilmu, kita tak boleh nak terima ke akal kita. Nah, kita tak boleh nak benarkan Allah Ta'ala ni tak bersifat dengan ilmu tu, tak boleh nak benarkan. Apa ilmu? Artinya ilmu tu mengetahui. Nah, mengetahui ni terjemahan atas jalan masdari. Tapi yang kita nak kat sini bukan terjemahan masdari, yang kita nak ni terjemahan ismi. Nah, terjemahan atas jalan ismi, ni nama bagi sifat. Kalau masdari ni, masdar ni apa dia? Madalla hadasin. Nah, barang yang menunjuk di atas perbuatan. Jadi mengetahui ni perbuatan. Nah, yang kita nak ni nama sifat, bukan nak perbuatan tu. Jadi elok dia kita terjemah pengetahuan. Gitu. Artinya, arti ilmu tu pengetahuan. Pengetahuan. Jadi pengetahuan tu yang berdiri ia,
Yang berdiri ni yang ada ia pengetahuan tu. Ada tu pada zat Allah Ta'ala. Dia ada tu pada zat Allah. Nah, dia bukannya semata sungguh tu tak. Dia naik lagi satu tahap. Sifat ilmu ni dia naik lagi satu tahap. Ada. Maujud. Nah, maujud. Wujudi lagi maujud orang kata. Dia tu jenis ada, wujudi jenis ada. Lagi pula dia tu maujud, dia tu yang ada. Bukan takat jenis ada. Diri tu memang ada. Tu. Orang panggil wujudi lagi maujud. Ada benda wujudi tetapi tak maujud. Ada juga. Mana contoh dia? Lawan bagi ilmu, jahil. Jahil ni bila dia lawan bagi ilmu, ilmu ni sifat yang ada, dia pun ada juga. Tapi ada dia tu hanya wujudi. Kategori dia tu ada. Jenis dia tu ada. Jenis saja. Maujud tak? Tak maujud. Jahil Tuhan tak maujud, tu makdum. Tak? Tu orang panggil wujudi lagi makdum. Yang kata ilmu ni dia ada wujudi jenis ada, lepas tu dia ni pula maujud. Dia ni memang yang ada. Tu. Jadi pengetahuan tu yang berdiri ia. Yang berdiri dengan mana yang ada ia pengetahuan tu pada zat Allah Ta'ala. Dia tu ada pada zat Allah. Di sini berkhilaf kita dengan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah dia tolak adanya ilmu pada zat Allah. Dia tolak terus. Nah, bagi Mu'tazilah ni, mereka kata ilmu ni tak ada pada zat Allah. Habis tu Tuhan tak mengetahui tak? Tuhan mengetahui tapi mengetahui dengan zat. Tu Mu'tazilah dia begitu. Nah, dia tolak terus sifat ilmu tu. Cuma dia sabit kata Tuhan mengetahui. Dia tetap i'tiqad Tuhan mengetahui. Cuma mengetahui tu bukan ada ilmu. Mengetahui dengan zat. Kod zat dia. Nah, kod zat dia. Tiga tu. Jadi, kat ini yang khilaf ni. Yang berdiri ni yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Pengetahuan tu pula yang nyata ia Allah. Yang nyata ia Allah. Nah, nyata ni isyarat kepada ta'alluq ilmu tu, ta'alluq inkishaf. Nah, orang panggil kerja bagi ilmu ni inkishaf. Inkishaf ni asal makna dia terbuka. Tu asal makna dia lah. Tapi yang kita nak ni makna yang lazim bagi terbuka tu. Terbuka lazim daripada terbuka nyata. Itu. Nah, macam kita kata kita tak tahu tu siapa duduk belakang tirai, kita tak tahu. Tengok-tengok tirai terbuka. Bila terbuka, nyata dah siapa duduk belakang tu. Nah. Jadi dia nak isyarat kata ilmu ni ta'alluq dia orang panggil ta'alluq inkishaf. Kalau kudrah itu ta'alluq ta'thir. Kalau iradah ta'alluq dia takhsis. Takhsis ni menentu. Hak tu kerja iradah. Kerja iradah menentu. Kerja kudrah ta'thir. Mengada, meniada, memberi bekas. Tu kerja bagi kudrah. Kalau ilmu kerja dia nyata. Nah, nyata. Begitu. Jadi dia kata apa? Yang nyata ia Allah Ta'ala tu. Nah, nyata tu dengan ilmunya. Nah, dengan tu balil ilsa' dengan mana ku. Nyata tu ku ilmunya ilmu Allah. Nyata mana? Akan segala perkara. Nyata semua perkara. Nah, semua perkara nyata. Segala perkara ni daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Begitu.
Jadi segala perkara ni daripada yang wajib. Hak wajib Tuhan tahu. Zat dia Tuhan tahu tak zat dia? Ya, tahu. Nyata ke ilmu Tuhan zat dia. Lepas tu yang mustahil pun Tuhan tahu. Anak dia, anak Tuhan, ni mustahil. Tuhan tahu kan? Ya, tahu. Nyata ke ilmu Tuhan. Nah, lagi mana lagi? Nyata juga yang jaiz, yang harus macam kita ni. Nah, yang terima ada, terima tak ada ni macam kita ni, hak harus ni, Tuhan nyata ke aku ilmu dia? Ya, nyata. Semua benda Tuhan tahu. Tu. Nah, tak ada yang terselindung daripada ilmu Tuhan tu, tak ada. Kotlah ada satu benda yang Tuhan tak tahu, tak ada. Tak ada pun. Gitu. Tu nyata tu dengan ilmunya. Nyata tu pula akan segala perkara atas barang. Nah, akan segala perkara. Nyata tu atas barang. Barang dengan mana kelakuan ataupun hal. Nah, atas barang ni, atas kelakuan yang ia segala perkara tu dengan dia, dengan barang tu, dengan kelakuan tu. Kok mana ni? Tengok nombor 5 tepi tu. Bawah. Qauluhu ia dengan dia ni, dia ia dengan dia ni, hak ni masalah kita. Nah, nak kena balik tentang mana? Qauluhu ia dengan dia ilah, maka dhamir ia itu, dhamir ia tu barang yang ia. Dhamir ni kalau bahasa kita kata ganti nama. Nah, kalau Arab dia panggil dhamir. Kalau kita kata ganti nama. Maka dhamir ia itu kembali kepada segala perkara. Patah balik perkara itu. Dan dengan dia, dia tu pula. Dia tu nak pergi tahu nak? Kembali kepada barang. Kembali kepada barang yang balik kat itu. Balik kat barang. Apa maksudnya? Yakni ia tahu kena dengan hakikat suatu. Kalau hitam, dia tahu nyanya suatu tu hitam. Kalau putih, kalau hitam, ditahu nyanya suatu tu hitam. Kalau putih, ditahu nyanya suatu tu putih. Sejuk, panas dan lain-lain. Tu. Sebab tu barang tadi kita buh hal ataupun buh kelakuan. Tu maksud barang tu. Nah, nyata tu atas barang ni, atas kelakuan. Yang ia maksudnya yang ada ia, segala perkara tu dengan dia, dengan kelakuan tu. Macam mana perkara tu duduk di atas kelakuan tu, duduk di atas keadaan tu, Tuhan tahu tu. Faham tak? Dia bukannya kalau benda ni hitam, Tuhan pergi tahu kata putih. Tu orang tak bagi tahu. Tu orang pergi jahil tu. Nah, kalau benda ni panas, Tuhan tahu kata benda ni sejuk. Tu jahil tu. Tu tak erti tu. Kalau panas, dia tahu kata panas. Nah, tu maksud tu. Tu kena jaga tu. Nah, atas barang yang ia ni ada ia segala perkara dengan dia, dengan barang. Barang tu dengan anak kelakuan ataupun keadaan. Tuhan tahu tu. Tuhan nyata semua tu. Lepas tu, tengok pula. Nyata tu bila? Nyata-nyata tu pada azali. Pada takluk kat nyata. Nyata-nyata ni pada azali. Sedia kala. Nah, jadi Tuhan nyata ku ilmu dia semua keadaan ni, semua perkara ni, nyata tu pada azali. Nah, dia tak ada kok baru tahu kan, tak ada macam tu. Nah, tak berlaku macam tu. Tuhan tahu sedia kala lagi. Ni malam ni 1/1/2024. Nah,
Dah masuk term baru lah kita. Nah, boleh main mengaji ni, Tuhan tahu bila ni kita boleh main mengaji ni. Tuhan tahu tu sejak azali. Nah, mudah kita kata azali ni dia asal dia tak ada permulaan lah. Maksud dia, sebelum ada makhluk lagi Tuhan tahu dah. Gitu. Kita tak ada lagi ni. Nah, kita tak ada lagi. Bukan kata nak main mengaji, diri pun tak ada lagi. Tuhan tahu dah kata kita boleh main mengaji malam ni. Tu orang panggil nyata pada azali. Semua perkara. Ni. Nah, tengok dia kata apa? Nyata tu pula atas. Semua takluk pergi kat nyata tu. Nyata-nyata tu atas jalan meliputi. Nah, dengan tafsilnya satu-satu. Dengan tafsilnya segala perkara tu satu-satu. Nah, dengan tafsir ni kita kata detail lah. Bahasa mudah lah ni detail. Terperinci. Nah, satu-satu tu dia nak tafsir, bagi tafsir tu. Nah, tafsir ni dah satu-satu. Semua dia tahu. Detail satu-satu. Semua dia tahu. Nah, dia nyata habis. Nah, meliputi. Nah, tak ada yang tersembunyi, tak ada. Nyata tu pula dengan tafsilnya segala perkara tu satu-satu. Nah, semua dia tahu. Ni semua ni nak rad fahaman di antara fahaman Mu'tazilah lah. Mu'tazilah ni duk ajak kata Tuhan tahu tu benda yang berlaku saja. Benda yang dah berlaku. Kalau tak berlaku lagi, Tuhan tak tahu. Ada tu. Fahaman macam tu. Dia duk ajak kata Tuhan tahu benda yang dah berlaku. Ni hari ni kita boleh main mengaji. Waktu ni Tuhan tahu. Kemarin tak tahu lagi. Pasal tak main lagi. Nah, ni bukan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, fahaman kita ni, pegangan kita ni Tuhan tahu pada azali lagi. Semua perkara. Tahu tu pula meliputi. Nah, bila kata meliputi, lepas tu tahu pula tafsir satu ni. Ni pun nak rad juga sebahagian daripada Mu'tazilah juga. Yang i'tiqad kata Tuhan tahu ni hanya perkara yang juz'i. Bukan benda yang kulli. Bukan. Tuhan tahu hanya perkara yang kulli, tidak juz'i. Ni sebahagian Mu'tazilah macam tu. Macam mana? Tuhan tahu benda yang kulli, benda yang borong sekalian. Contoh, beras duduk dalam kampik. Tuhan tahulah beras duduk dalam kampik tu. Juz'i satu dia, ada berapa biji beras tu. Tu Tuhan tak tahulah. Tapi beras tu duduk dalam kampik, Tuhan tahu. Maka ni pahaman yang tak betul. Pasang ada dekat laut, tu kulli. Tuhan tahu pasang duduk kat laut. Berapa bilangan pasang? Tuhan tak tahu. Ini Mu'tazilah. Nah, kita ni Tuhan tahu pasang ada kat laut pun Tuhan tahu berapa bilangan yang ada dekat laut tu, pasang tu banyak mana bilangan dia, tu pun Tuhan tahu. Nah, ayat laut Tuhan tahu kata ada ayat laut kat itu. Tapi berapa titik semua ayat laut tu? Tu kalau juz'i, juzuk satu-satu detail macam tu Tuhan tak tahu. Ni Mu'tazilah. Kita tahu. Nah, bagi kita Tuhan tahu belakang. Nah, habis tu. Tu jelas tu. Nah, kita. Ni nyata segala perkara. Nah, nyata tu dengan tafsilnya. Apa tafsirnya? Badal satu-satu. Nah, satu-satu. Tuhan tahu belakang. Nah, tak terselindung daripada Tuhan. Nyata tu pula. Tu. Daripada tu takluk dekat nyata. Nyata tu daripada tiada terdahulu tersembunyi. Nyata tu daripada tiada terdahulu tersembunyi. Tak macam kita ni nak tahu satu benda tu awal tak tahu lagi. Nak tersembunyi daripada kita. Lepas tu baru tahu. Tu kita. Nah, Tuhan ni dia tak terdahulu tersembunyi.
Maksud dia tak penuh, tak tahu lah. Itulah. Bahasa kita kata, tak penuh, tak nyata aku ilmu dia segala perkara. Tak pernah. Nakutlah. Dulu Tuhan tak tahu juga. Tak. Bukan macam tu. Tuhan yang tak tahu lah. Kenapa tu? Bukan Tuhan. Tuhan tahu habis. Tuhan tahu habis. Ni ilmu Tuhan. Nyata ilmu Tuhan dia macam tu. Habis hang tu. Ni tak ada ni lah. Tak ada yang tersembunyi. Kita ni penghujung macam mana. Kat kita ni penghujung kita macam mana kita tak tahu lagi. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu dah kita ni tera mana, penghujung kita tera mana. Lepas tu ahli mana? Syurga ke neraka? Tuhan tahu habis dah. Dia ni ahli syurga, Tuhan tahu, ahli syurga. Dia ni ahli neraka, Tuhan tahu. Tu ilmu Tuhan. Habis hang tu. Sebab tu nak berhujah dengan ilmu tak boleh lah. Memanglah ilmu Tuhan tak tersembunyi belakang. Mana berhujah dengan ilmu. Tuhan tahulah aku ni sakit, mana boleh macam tu. Tak boleh. Dia kira kita nak hujah ni, dia kena tengok benda ni Tuhan suruh tak. Tu. Tuhan suruh tak. Tuhan larang tak. Kalau larang siapa buat? Tu. Nak kira Tuhan tahu belakang lah. Tak ada yang tersembunyi daripada ilmu dia. Habis hang tu. Maka mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang wajib. Tu dah habaq lah. Tuhan tahu segala yang wajib. Wajib ni wajib akli. Hak wajib pada akal. Zat dia, sifat dia. Dia tahu kan? Tuhan tahu. Tak ada tersembunyi daripada ilmu Tuhan. Misal yang kata yang wajib tu apa? Yang wajib tu macam mana? Seperti zatnya zat Allah dan segala sifatnya Allah. Hak zat dia tahu. Hak sifat dia pun dia tahu. Tahu belakang. Tak ada. Nakut dia tak tahu zat dia tak tahu hak lain dia tahu. Tak. Tuhan tahu belakang. Hak wajib Tuhan tahu. Dan segala yang mustahil. Segala hak mustahil pun Tuhan tahu. Mustahil akli. Dan segala yang tiada, hak tak ada pun Tuhan tahu. Hak mustahil anak dia tahu ah? Dia tahu. Benda tak ada tu. Anak Tuhan mana ada? Tuhan tahu. Tahu tak? Tahu kata tak ada. Kita kata anak orang mandui. Anak orang mandui. Kawan ni mandui tak boleh beranak. Anak dia tahu kan? Tahu kan? Tahu tak ada. Tak ada anak. Tahu ke? Tahu tak ada. Habis. Tapi tak boleh kata tahu betul tak ada tu. Hak tu dia jadi istihalah pula. Tahu istihalah. Yang nak betul mustahil tu. Diri perkara tu. Tu Tuhan tahu. Dan segala yang tiada. Dan segala yang harus. Tuhan tahu. Harus pun ada. Yang harus mana? Yang ada sekarang dan yang telah lalu dan yang sudah binasa. Hak binasa punah dah habis semua Tuhan tahu. Dan yang akan datang, tak berlaku lagi benda ni, tapi akan datang Tuhan tahu lah. Kiamat Tuhan tahu tak? Tahu. Berlaku tak lagi kiamat? Tak berlaku lagi. Tapi Tuhan tahu berlaku bila. Tuhan tahu. Tu akan datang dah binasa kah, hak telah lalu kah, hak lala ni pun Tuhan tahu. Tahu mana? Hingga barang rayah. Rayah pada kata yang harus. Ataupun kita ambil segala perkara tak apa. Ataupun yang harus. Hingga barang ni perkara yang tiada kesudahan sekalipun. Hak tak ada kesudahan pun Tuhan tahu. Kita masuk dalam syurga tak sudah-sudah. Tak habis-habis dapat nikmat syurga tu, tambah nikmat syurga tu. Hak tu Tuhan tahu habis belakang. Tuhan tahu.
Habis hang tu. Dan bukan mengetahuinya Allah Ta'ala tu dengan darurah, dan bukan dengan nazar, dan bukan dengan uji, dan bukan dengan cuba. Dan bukan mengetahuinya Allah tu dengan darurah. Nah, darurah ni asal dia terkepit. Cuma nak lazim daripada terkepit tu mudah. Jadi bukan Tuhan tahu tu dengan darurah ni, dengan sebab perkara tu mudah untuk tahu. Bukan? Hak susah tak mana apa, semua Tuhan tahu. Nah, tak ada pasal dia terkepit jadi mudah ke apa kan, tak. Dan bukan dengan nazar, tilikan. Nah, kajian, kena buat kajian dulu baru tahu. Tu kita boleh lah tak erti buat kajian. Erti lah. Nah, faham dah. Dapatlah orang bagi keputusan dia tu. Tu kita, Tuhan tak perlu dah benda tu. Dan bukan dengan uji, dan bukan dengan cuba, sama. Nak kena test dulu. Test dulu baru tahu. Kata panas api tu. Dah tak payah test. Nah, kita pun tak pergi test, orang abang atas panas jadi. Kan nak pergi masuk api ke, pakai mampu dulu. Ni tak payah test lah. Tak payah nak cuba dah, tak payah nak uji dah, tak payah. Habis hang tu. Adapun orang yang berkata balak, dia sebab semua tadi ni dia akan membawa asal Tuhan jahil. Bila mudah baru Tuhan tahu. Bila dah test baru Tuhan tahu. Maksud dia asal jahil. Sebab tak boleh semua tu. Tak boleh. Kalau tak cuba, Tuhan tak tahu. Kena test dulu baru Tuhan tahu. Tu yang tak boleh kita sebut macam tu. Sebab Tuhan tahu ni sejak azali lagi. Semua Tuhan tahu, meliputi ilmu dia. Tak ada jahil dulu ke, tak ada. Bukan kita. Adapun orang yang berkata, balak itu, berkata ni i'tiqad lah. Dia mengaku dalam hati dia. Balak ni ujian. Ujian itu Allah Ta'ala uji atau cuba supaya Allah hendak tahu akan seorang yang kena balak itu bagaimana kuat imannya seorang dan sabarnya seorang. Orang duk pergi cakap tu, Tuhan uji hang ni pasal Tuhan nak tengok, Tuhan nak tahu tengok hang ni sabar ke tak. Tuhan uji sikit hang ni. Gitu. Maksud dia, kawan ni dia pegang bahawa Tuhan tak tahu lagi. Sebelum kawan tu diuji, Tuhan tak tahu sifat kawan ni sabar ke tak sabar. Sebab Tuhan jahil. Tuhan jahil. Ni rosak akidah je ni. Pegangan je ni. Tengok ayat tu sedap lah. Kaki nasihat orang dalam Facebook, TikTok. Biasalah. Tapi banyak gen nasihat orang lah makan diri. Makan diri. Sebab tu kena jaga-jaga. Nasihat tetangga. Kita kena setia perang. Lah kali. Lah terbang tu. Yang nasihat orang. Bukan jangan nasihat. Nak nasihat tu kena kuat sikit lah. Allah. Jadi dia kata apa? Jadi orang ni dia kata bila seorang tu dia kena bala, Tuhan nak uji macam mana iman seorang tu dan sabarnya seorang tu. Macam mana dia punya sabar, tahap sabar dia ni tahap mana. Jadinya boleh kita nak buh yang tersebut pun boleh. Ataupun kita buat ni pegangan yang tersebut baru sedap. Jadinya pegangan ataupun kefahaman yang tersebut tu Allah Ta'ala belum tahu.
Nah, dia jadi Tuhan tak tahu lagi. Nah, Tuhan tak tahu lagi. Hingga ia Allah tu uji atau cuba. Kena test dulu. Buat eksperimen dulu. Nah, buat eksperimen dulu. Buat ujian dulu. Nah, barulah ia Allah tahu. Barulah Allah ni tahu. Jadi gitu. Nah, Tuhan lagi mana tak cuba. Tak cuba kawan tu, Tuhan tak tahu kawan ni sabar ke, kawan ni jenis apa, kuat iman ke, Tuhan tak tahu. Dia jadi gitu. Jadi dia kata apa? Nescaya. Ni jawab bagi adapun. Nescaya, dia elok maka jawab. Nescaya jadi kafir orang yang i'tiqad begitu. Tengok. Tu kata berkata tadi dengan nak i'tiqad. Nah, nescaya jadi kafir orang yang i'tiqad begitu. I'tiqad mana? I'tiqad kata bala itu Allah Ta'ala uji atau cuba. Supaya Allah hendak tahu akan seorang yang kena bala. Kata. Nah, padahal bala tu nak uji orang tu supaya orang tu boleh tahu dia tu sabar ke tak. Bukan masalah Tuhan tahu tak tahu. Tuhan tahu dah. Tapi kawan tu dia duk sembang kemah sangat, dia ni penyabar lah, penyayang lah, perang. Tuhan uji sikit. Hantar pergi ujian macam-macam lah. Baru dia tahu diri dia tu terang mana. Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Habis hang tu. Ilat pada kata jadi kafir tu. Sebab apa jadi kafir orang yang i'tiqad begitu tu? Kerana menafikan ilmunya Allah Ta'ala. Kerana menafikan. Dia kira menolak ilmunya Allah Ta'ala tu pada azali. Ilmu dengan mana mengetahui. Dia tolak mengetahuinya Allah Ta'ala tu pada azali. Dia tolak mengetahui. Hak tu kufur. Tu kufur. Tolak pengetahuan. Hak tu pasti. Mu'tazilah tolak pengetahuan. Tolak sifat ilmu. Tapi dia sabit kata mengetahui. Hak tu tak kufur lagi, pasti. Jadi kat sini ilmu dengan mengetahui. Kerana menafikan ilmunya, menafikan mengetahuinya Allah Ta'ala tu pada azali. Dan mustahil habis hamdu. Habis Allah. Lepas tu dia kata apa? Dan mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Mustahil Allah Ta'ala ni jahil. Dan mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Jadi jahil Allah tu mustahil. Hak tu mustahil. Dan barang yang pada maknanya jahil. Barang hak pada makna, hak sama makna dengan jahil. Mana? Seperti syak. Sama syak. Syak ni kita kata ragu-ragu. Dia 50-50. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Hak ni mustahil. Tuhan ragu-ragu macam tu mustahil. Ni syak. Zan sengka. Bukan tahu sungguh, sengka je. Hak tu mustahil. Lagi waham. Waham ni kesamaran terus. Kalau zan di atas pada 50, 51, hak tu orang panggil zan. 51 sampai 99%. Waham bawah 50. 49 turun pi bawah. Tu orang panggil waham. Turun 49 turun pi ke 1. Tu orang panggil waham. Kosong tu jahil orang ni. Jahil terus. Kosong tak tahu apa terus. Dia nampak samak-samak kot jauh tu. Hak ni
lembu ke kebau? Lembu ke kebau? Ha, tak? Nampak sama-sama kot jauh. Lembu kebau. Lembu kebau. Hak tu orang panggil 50-50. Lembu 50, kebau pun 50. Pergi dekat sikit. Oh, lembu ni. Nampak macam lembu. Ha, tak? Nampak macam lembu. Kalau gitu, lembu tu zon. Kebau jadi waham. Kebau dia turun pada 50 dah. Lembu naik atas 50 lah. 51 boleh jadi 70. Nampak macam lembu. Pergi dekat, lembu sungguh. Ha, tu yakin. Nah, lembu sungguh. Biiznillah. Satu tambah satu, biiznillah. Dia tak yakin satu tambah satu dua. Nah, pelik dengan orang ni. Yang mampu boleh tak? Hidup kalau mampu sangat, tak mahu. Dia kata satu tambah satu, biiznillah. Dia nak tu, dia ambil cerita Imam Syafi'i tu. Imam Syafi'i ni, orang tanya dia kaki unta tu. Kaki unta, kaki kuda dah ada apa. Dia turun tengok tu. Kira 4. Orang jawab. Kita orang tanya satu tambah satu, terus jawab 2. Patutnya biiznillah. Nah, pula dah. Pening. Hanya jawab apa itu tentu dia. Lah, semua jawapan biiznillah. 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 Dan boleh gitu lah. Hak tu wajib akli dah. Satu tambah satu tu 2. Dia tak lebih ya. Habis hang tu. Ni syak zan waham. Ni syak zan waham ni orang panggil sama makna dengan jahil. Syak 50-50. Tuhan ni nah doa kata dia ni ke soleh ke toleh ke? Soleh ke toleh? Tuhan syak pula kawan ni baik ke tak baik? Kacau tu. Tak berlaku macam tu kat Tuhan. Habis hang tu. Bermula dalil wajib mengetahui Allah Ta'ala itu. Mana khabar dia? Baharu alam. Bermula mubtada. Baharu alam tu khabar. Jadi dalil kata wajib Allah Ta'ala ni mengetahui itu baharu alam. Nah, baharu alam ni lah menjadi dalil kata Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala ni bersifat dengan ilmu. Nah, wajib mengetahui itu dengan mana wajib bersifat dengan ilmu. Nah, kita kena buat ni. Dalil wajib mengetahui ni dalil wajib bersifat dengan ilmu dan tak jahil. Betul tu. Nah, Allah ni bersifat dengan ilmu dan tak jahil. Wujubul wajib satu, istihalatul mustahil yang kedua. Nah, wajib bersifat dengan ilmu dan tak jahil itu mana? Baharu alam. Nah, baharu alam ni dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Pikuk mana ni? Kita fikir tengok. Kita letak kata Tuhan ni tak ada sifat ilmu. Tuhan kalau tak ada sifat ilmu, dia nak bersifat dengan apa? Dia akan bersifat dengan jahil. Kot tu je. Tak lari lah. Kalau tak bersifat dengan ilmu, dia akan bersifat dengan jahil. Tuhan ni kalau jahil lah, dia bolehkan nak tentu buat alam ni? Tak boleh tentu buat. Dia pun jahil. Tak erti. Dia tak boleh nak menentu nak buat alam ni. Bila dia tak tentu, dia tak buat. Sebab Tuhan ni dia buat apa yang dia tentu. Fa'alun lima yurid. Allah buat apa yang dia dah kehendaki, yang dia dah tentu dah. Bila dia tak boleh buat alam ni tak ada. Kalau itu baharu alam ni ada selepas daripada tak ada. Maksudnya alam dah ada. Ni menunjuk dalil kata Allah bersifat dengan ilmu. Nah, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Tengok step dia. Balik fikir tengok belum tidur. Yang kufur dah lah. Fikir juga Allah kali. Tuhan jahil. Jahanam tu. Dia fikir terlajak lah. Fikir terlajak. Habis. Dia tak ada apa. Step dia macam tu dia. Bila Allah ni tak ada ilmu, Allah jahil. Jahil Tuhan tak menentu. Tak menentu tak buat. Tak buat tak ada alam. Lah ni ada alam. Ada alam. Kerana tu Allah bersifat dengan ilmu. Allah bersifat dengan ilmu. Habis. Dan firman Allah Ta'ala ni nak atas dekat baharu alam.
Ni dalil wajib mengetahui. Ni ada sifat ilmu dan tak jahil Allah Ta'ala itu mana? Firman Allah Ta'ala. Ni dalil naqli yang bagi. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Artinya bahawa Allah dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Jadi bahawasanya Allah tu isim bagi inna. Alimun belakang tu khabar bagi inna. Bikulli syai'in ba ta'luq muqaddam pada kata alimun. Dia saya kata tu. Ba ta'luq muqaddam pada alimun. Dia asal ni bahawasanya Allah tu ialah amat mengetahui. Mengetahui tu dengan tiap-tiap suatu. Dia kata. Mengetahui tu dengan tiap-tiap suatu. Suatu mana? Hak wajib, mustahil dan juga jaiz. Tuhan tahu belakang. Tuhan tahu belakang. Bikulli syai'in alim. Habis hang tu. Jadi tekak alim tu menunjukkan Allah bersifat dengan ilmu. Sebab alim ni dengan mana zatun muttasifun bil ilmi, satu zat yang bersifat dengan ilmu. Habis hang tu. Dan ke-10-nya wallahu a'lam. Jam baru ke-4 lah, tak tahu ke apa. Lepas tengah oh. Dah lagi sikit. Cari sikit. Ni kena tengok. Muka surat 28. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tahu tak? Telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Maqulul qaul. Bermula sabar. Bermula sabar atas kesusahan beristeri. Susah isteri. Dan kesakitannya beristeri. Kesakitan tu yang disakiti oleh isterinya itu. Isteri dia tu menyebabkan dia ni sakit. Tak mesti sakit luaran lah. Kadang sakit hati, letih, susah, penat. Kadang bukannya mesti isteri tu buat bagi lelaki sakit. Tapi bila ada isteri, suami nak kena tanggung. Nak kena bagi nafkah apa semua tu letih belakang. Ni suami hak ikut syarak lah. Kadang suami tu haram tak bagi nafkah. Dia kekeh ke dia. Dia suruh bini lah pergi buat je. Dia duduk santai kat rumah. Hak ni pun tak mau juga. Jadi kadang ni susah sakit ni dengan sebab itulah nak kena cari harta yang halal, nak jamu isteri, nak bagi nafkah. Ni kadang sakit, letih, letih. Jadi si laki ni sabar. Dia sabar dalam susah tu. Tambah zaman lah lagi susah. Bini tengok TikTok pula, kawan dia pergi London. Perak lelaki pergi London mampus dah. Tok lelaki tu dah katuk lelaki pun kerja JNT mampus dah nak pergi London. Pakai dak lah. Tengok apa yang laki orang ni bawa nak beli emas dekat bini. Bini pula buat video pula, tunjuk dapat emas baru daripada tok lelaki. Dia perak pula lah. Letih kan? Jadi sabar atas kesusahan beristeri itu. Iaitu sabar tu setengah daripada beberapa faedah berkahwin. Ni di antara faedah berkahwin, dapat sabar. Bukannya sia-sia sabar tu. Tuhan bagi pahala. Tuhan bagi pahala besar untuk orang yang
sabar. Nah, innallaha ma'as sabirin. Kan ada ayat Quran tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni bersama dengan orang-orang yang sabar. Tak nikah, tak tahu sabar berkahwin ni. Dalam nikah tu tahulah. Habis. Tetapinya walaupun kata sabar ni faedah berkahwin, tetapinya tiada dapat manfaat dengan dia tiada dapat manfaat dengan dia dengan faedah berkahwin. Ataupun dengan dia dengan sabar tu ialah faedah berkahwin, ataupun kita balik faedah berkahwin tu melainkan salah satu mana-mana satulah daripada dua lelaki. Dua jenis ni dua jenis lelaki ni yang akan dapat faedah tu. Faedah yang besar tu. Faedah sabar dengan sebab kesusahan berkahwin tu. Iaitu salah satu daripada dua lelaki tu. Ada kalanya lelaki yang diqasadnya berkahwin. Yang diqasad akan berkahwin itu qasad apa? Akan memerangi akan hawa nafsunya. Yang pertama, lelaki ni dia qasad kahwin ni sebab nak perang dengan nafsu dia. Nafsu dia ni kuat. Jadi kalau tak kahwin bahaya, dia pun kahwin sebab atas alasan untuk perang dengan nafsu dia, jihad ni, dan melawani akan hawa nafsunya tu. Sebab nak lawan nafsu dia. Lawan nafsu ni dengan makna menyalahi apa yang nafsu nak. Apa yang nafsu inginkan, kita menyalahi. Nafsu dia nak hak haram, kita pergi buat hak halal. Jadi kita dah menyalahi nafsu tu. Satu. Lepas tu dia kata apa? Dan lagi ia lelaki tu hendak tu. Dan lagi ia lelaki tu hendak menyucikan akan perangai tu, baca perangai yang kejahatan, perangai tu yang di dalam hati. Perangai hak jahat, kejahatan ni hak madmumah, yang tercela, hak syarak cela, hak haram lah. Syarak cela ni haram ni, tu perangai jahat lah. Dia nak perang, dia nak cucikan perangai hak tak elok tu dalam hati tu. Bukan senang nak cuci. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati tu dia suruh jaga anggota yang 7. Jaga mata. Kalau tak menikah dia payah juga tu. Kalau menikah dia jaga mata dia. Nak tengok bini duk belah. Dia terjaga tu. Nak terjaga hak tu. Jadi nak abang kata, dia pasal dia menikah ni pasal nak cuci perangai tak elok haduklah hati tu. Nak cuci tu dengan jaga tu lah anggota yang 7 tu. Biang tu. Maka sabar ia lelaki ni atas kesakitan berkahwin. Dia pun sabarlah. Kesakitan dan kesusahan itu, ni kesusahan berkahwin tu. Dia pun sabar. Nak jadi susah apa semua, sabar. Jadi jalan dalam memerangi nafsunya dan dapat suci hatinya lelaki tu. Dapat suci tu dengan berkahwin. Dengan kahwin tu jadilah jalannya. Jalan nak perang nafsu pun jadi. Lepas tu nak cuci hati dengan berkahwin pun jadi.
Nak dan jadi perangi dengan dia dengan hawa nafsu. Tu boleh elok tu. Tu bukan macam perangai, lagi macam perangai. Dan jadi perangi dengan dia dengan hawa nafsu. Hak jenis macam ni dia akan dapat faedah sabar dengan sebab berkahwin tu. Nah, dia akan dapat. Ni kata Imam Ghazali. Satu. Dan ada kalanya lelaki yang ada ia lelaki tu daripada orang yang berbuat ibadah yang zahir jua. Hak nombor 2 ni, hak ni pun sama, dapat faedah ni lah. Dia duk buat ibadah yang zahir, hak belah luar dia. Sembahyang sunat buat dah. Sagi puasa pun buat. Mana ibadah yang zahir, misal seperti sembahyang dan naik haji. Haji pun pergi dah. Ada haji dah. Nah, haji ni. Nah, dia kira dia buat lah. Hak zahir dia buat lah. Dan lainnya abuh lagi lah. Apa-apa. Apa lainnya? Bayan lainnya daripada segala ibadah yang sunat. Padahalnya dalam keadaannya lelaki tu, tiada baginya lelaki tu jalan dengan ibadah yang batin. Tiada baginya lelaki tu tak ada apa? Tak ada jalan. Nah, tak ada cara lah dengan ibadah yang batin. Tak ada. Nak buat ibadah batin tak boleh. Hati terganggu. Nak tapi ibadah sunat, ibadah hak luar ni dia buat. Dia boleh buat. Dan bagi lelaki tu gerak dengan berfikir. Dia pun fikir. Nah, jadi dia pun geraklah dengan berfikir, tafakur lah. Dan dengan cita-cita hatinya lelaki tu, namalah cita-cita hati dia. Dan hanyalah tu betul tu. Bukan hadalah tu. Tak hidup duk cari lang kamu pula. Cari jumpa lain. Cari lang kamu harap. Nah, jahanam. Dan hanyalah ada amalnya itu. Dan hanyalah ada amalnya lelaki itu, iaitu amal anggota tu. Nah, anggota. Bukan amal engkau tu. Nah, amal anggota. Dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabilillah atau lainnya daripada segala ibadah yang zahir. Nah, jadi amal dia tu amal takat anggota zahir lah. Nah, maka amalnya lelaki tu, nak bekerjanya lelaki tu bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka itu, ahli dan anak tu. Nah, dia pun berusaha lah. Nah, untuk menghasilkan rezeki yang halal. Nah, dan berdiri dengan mentarbiahkan mereka itu ahli dan anaknya. Nah, berdiri dengan melaksanakan ni, dengan mentarbiah, mendidik. Nah, mendidikkan mereka itu ahli dan anak. Serta sabar ia lelaki itu akan kesusahan yang demikian itu. Nah, demikian itu ambil daripada menghasilkan rezeki yang halal. Lepas tu berdiri dengan mentarbiah tu. Ni. Hak nombor 2 ni dia kerja buat benda hak zahir lah. Hak batin dia tak boleh nak. Dia buat naik haji apa semua tu. Nah, cuma dia fikir. Dia ada cita-cita hati dia. Nah, lepas tu tahun tu hak dah jadi batin pun. Lepas tu dia buat amal zahir jugalah. Dia pulun cari nafkah, sabar. Amal hak batin dulu lah. Nah, dia sabar cari benda halal nak bagi dekat isteri. Lepas tu tarbiyah anak, sabar pula. Tu dia main hak batin lah. Nah, habis hang tu. Yang demikian itu
Habis hang. Yang demikian itu. Bukan. Nah, iaitu mubtada ni. Iaitu berkahwin qasa' yang kedua ni terlebih afdal daripada berbuat segala ibadah yang lazim bagi badan. Yang lazim bagi badan, yang tiada berlaku kebajikan itu kepada yang lain. Tak berlaku kebajikan ni, kebaikan tu kepada yang lain. Hak ni lebih. Sebab yang kedua ni, dia buat ibadah yang zahir saja. Semayang, puasa, haji, apa semua tu dia buatlah. Hak tu bukan dia tinggal. Lepas tu dia sabar cari rezeki dekat anak isteri dia apa ni, dia sabar malam tu. Lepas tu cari hak halal. Dalam hadis pun Nabi kata talabul halal faridatun ala kulli muslim. Menuntut yang halal tu fardu, kewajipan di atas tiap-tiap orang Islam. Lepas tu tarbiyah anak apa semua tu, hak ni afdal. Afdal daripada berbuat segala ibadah. Bukan nak suruh tinggal ibadah lain. Tapi nak abang kata hak ni hak banyak pahala. Banyak pahala. Ibadah tu yang lazim bagi badan. Yang tiada berlaku kebajikan tu kepada yang lain. Tak berlaku kebajikan tu kepada yang lain. Tapi kalau kena dekat hak lain tu afdal lah. Hak tu afdal lah. Habis. Syahdan adalah segala orang yang sabar atas kesakitan. Syahdan ni peringatan. Adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada ahlinya. Isterinya dan anaknya itu amat besar pahalanya. Tu kata faedah kahwin. Sabar tu faedah dah. Kesusahan, contoh pergi kerja untuk cari belanja apa semua tu, nak bagi dekat ahli dia, nak bagi ke anak dia tu, hak tu besar pahalanya. Dan martabatnya besar, dia punya martabatnya ni, pangkatnya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Besar dia punya pangkat dia di sisi Allah. Seperti yang diceritakan orang bahawa sungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kasih sayang. Dia ni kasih sayang, lagi membaikkan perangai, serta ni bersama perempuan yang diperbuatnya perempuan tu isteri itu. Dia baik perangai sungguh dengan isteri dia. Bersabda ia Nabi. Nabi kata apa? Barang siapa sabar atas kejahatan perangai isteri dia. Dia sabar perangai isteri dia ni, teruk lah. Perangai tak bagus lah. Macam apa tu cerita Nabi Yunus lah. Hak sebelum ni baca kat mana? Baca dalam ni. Hak sebelum ni Nabi Yunus lah. Dan kita ni lah dia sebut Nabi Yunus tu Allah bini dia pat kerja hinyak tak ni lah. Masuk rumah kena, keluar rumah kena tak ni lah. Tapi dia sabar. Dia minta doa. Minta doa supaya Allah Ta'ala ni, kalaulah dia ni nak kena seksa kat akhirat, bagi kena seksa lah kat dunia. Sebab tu Tuhan suruh kahwin dengan anak kan. Kahwin tu kena tak ni tak. Jadi barang siapa sabar atas kejahatan perangai isterinya, nescaya memberi oleh Allah Ta'ala daripada pahala. Pahala dah seumpama yang diberikan dia akan pahala tu akan Nabi Ayub. Sabar ia Nabi Ayub tu akan balaknya. Nabi Ayub ni dia sabar dekat balak. Nabi Ayub ni kalau dia memang terkenal dengan sabar lah. Nabi Ayub. Sebab tu orang Arab kalau dia ni memang kuat sungguh sabar, dia orang panggil sabar Ayub lah. Arab dia kira begitu. Nabi Ayub ni waktu umur dia 70, dia diuji. Asal dia orang kaya, tanah banyak, menatang ternakan banyak, mah banyak.
Kaya sungguh, kaya belana. Umur 70, Tuhan cabut satu-satu. Nah, mula bagi apa, Tuhan cabutlah kekayaan dia, binatang dia habis mati. Ternakan habis mati, tanah jahanam. Benggerak lah kalau bahasa kita tak, benggerak. Anak dia hak ramai belah-belah orang tu mati habis. Cerah. Dah Tuhan uji dahsyat sungguh. Sampai yuk. Kita mati seorang kelupak lah. Ni semua mati. Anak pula cerdik-cerdik. Nah, anak hak cerdik-cerdik pula kau. Nah, ada riwayat kata iblis lah panggil anak dia jamu buat jamuan. Nah, lepas tu masuk makan tu, iblis pergi runtuh rumah tu, mati cerah anak dia. Tak ada tinggal seorang pun. Nah, mati anak pula. Lepas tu dapat sakit pula. Sakit. Berbelah tahun diuji. Ada riwayat kata 17, ada yang kata 18 tahun. 18 tahun kena uji. Tapi yang setia dengan dia adalah kawan 2 orang. Lepas tu isteri dia. Nah, isteri dia pun sabar sama dengan dia. Nah, sabar sungguh. Nah, sabar dengan ujian yang kena dekat Nabi Ayub. Nabi Ayub tak pernah minta. Tak pernah minta untuk diri dia ni ke Tuhan kat bala ke apa. Tak pernah minta langsung. Sama berapa belas tahun. Dia sabar sungguh. Sabar. Tak tahu nak abang lah. Nah, sabar dia tu. Ni kata sabar Nabi Ayub ni. Sampai tahap bini dia tu diceritakan, bini dia kerak. Zaman tu orang beli rambut. Sampai tak ada harta dah. Habis dah. Duit simpanan semua habis lah. Nak beli makanan tak ada lah. Bini dia pergi nak minta apa? Minta kerja, nak ambil upah apa semua. Tak ada siapa nak bagi. Orang pulau terus nak tak bagi. Nak takut kot bini dia apa ada penyakit kot. Sagi berjangkit pergi ke depa kot. Orang halau tu kan bini dia. Nah, sampai tahap dia kena jual rambut dia. Nah, jual rambut. Bini dia ni kira orang yang rambut elok lah. Nah, zaman tu orang beli rambut. Dia jual rambut. Sampai tahap tu yang Nabi Ayub angkat tangan minta doa. Tak lama, nah, Tuhan suruh tendang apa tu, tanah tu keluar air. Lepas tu dia minum air tu, dia mandi air tu, cerah terus. Hilang penyakit. Nah, tak ada sakit terus. Nah, tu Nabi Ayub alaihissalam. Kita kalau kena tu rasa bunuh diri je lah. Terjun tengah jawatan tu. Nah, terjun tengah jawatan. Bukan kata sikit tu. Ni jutawan ni. Tata jatuh. Semua tak ada lah. Ferrari ke apa ke semua jual habis. Motor pun tak ada. Mampu dah. Duit kupang tak ada memang. Anak semua mati pula. Fikir dia. Nah, kalau kita kenal tu, anak mati habis. Tak ada tinggal seorang pun. Lepas tu kena sakit pula. Nah, sakit pula. Perasaan bunuh diri lah kita. Bunuh diri. Tak tahan lah ujian tu. Tapi Nabi Ayub tu kata dahsyat sungguh sabar Nabi Ayub. Dia boleh minta doa pun pasal dia dengar bini dia kerak rambut pergi jual. Pasal bini dia. Nah, tu yang dia minta doa. Tu pun tak minta panjang mana pun. Nah, dia kata, ya Allah, aku ni kena penyakit. Nah, kamu ni apa yang maha kasihan belah lah. Faham tu ya? Takat tu lah. Tu Nabi Ayub alaihissalam. Habis. Dia keturunan Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim anak Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Dia turun belah Nabi Ishaq ni. Nabi Ishaq ada anak dia cucu Nabi Ishaq. Nah, cucu Nabi Ishaq. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sabar ia. Jadi orang yang sabar ni, Nabi kata orang yang sabar kejahatan perangai isteri ni, perangai buruk isteri ni, dia sabar sungguh. Nah, Tuhan akan bagi kat dia tu pahala Nabi Ayub. Besar sungguh pahala. Dan barang siapa perempuan yang sabar, ia perempuan atas kejahatan perangai suaminya. Ni perempuan pula. Perempuan hak sabar. Tok laki dia jahat nak mampu. Nah, tak pernah bagi nafkah apa.
Nah, nescaya memberi akan dia akan perempuan tu oleh Allah Ta'ala seumpama pahalanya yang diberikan kepada Asyah, isteri Fir'aun. Nah, Asyah yang diberikan kepada Asyah. Asyah ni bini Fir'aun yang beriman. Hak ni perempuan yang nombor 5 yang afdal. Nah, Asyah. Yang nombor 1 Sayyidatina Fatimah. Yang kedua Sayyidatina Khadijah. Yang ketiga Sayyidatina Aisyah. Yang keempat Sayyidatina Maryam. Yang kelima Sayyidatina Asyah. Nah, isteri Fir'aun. Nah, sababnya dia tu jadi isteri Fir'aun. Dia bela Nabi Musa. Bela Nabi Musa sampai besar. Dan kata Imam Al-Ghazali wallahu a'lam,